cadangkan langkah awal bagi menangani masalah mental seperti yang dinyatakan oleh Dr. Asma sebentar tadi, dari segi coping skill ataupun kata teknik-teknik mengatasi sebagai seorang kaunselor dalam situasi pandemik ini, Prof. Dipersilakan, Prof. Okey, terima kasih ya. So bagi teknik-teknik untuk menangani permasalahan kesihatan mental, kita ada beratus teknik ya yang boleh diaplikasikan. Dan kita kena susun teknik itu berdasarkan prioriti dan keberkesanan kepada kita ya. So seperti mana yang disebut oleh Asma tadi, pada era pandemik COVID-19 ini, masalah-masalah kesihatan mental memang semakin meningkat. Bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Sebab itu bagi kaunselor, psikologis dan terapis sebagainya menerima kes yang semakin bertambah tentang depression, tentang anxiety, tentang traumatik, OCD dan sebagainya adalah perkara yang agak biasa semasa era pandemik ini. Sebab itu bagi seluruh masyarakat, kita kena berhati-hati untuk memelihara diri kita supaya kita tak ada lekatan apa-apa mental health pada era pandemik ini. Sebab secara jujurnya, saya berjumpa dengan beberapa pelajar yang dulu sihat, ya. Okey, seronok, happy. Tetapi apabila pandemik COVID-19 ini, dia mula rasa bimbang, keterlaluan, takut, dan bila dengar saja perkataan COVID, tangannya menggeletar, dia takut nak keluar rumah, ya. Bila keluar rumah, dia pandang orang tak pakai mask, dia takut, dan akhirnya dia menyendiri di rumah. Dan bila keluar tu dia jaga keterlaluan, ya, seperti ciri-ciri terlalu pembersih, OCD, lap dan sebagainya. Maksudnya ketakutan kepada pandemik COVID-19 itu yang dibina dalam pemikiran kita, dia adalah satu sekali lebih berbahaya daripada COVID-19 itu sendiri. Jadi maksudnya satu hari nanti COVID-19 ini akan hilang dengan sendirinya, ya. Mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Tetapi jika berlaku lekatan masalah kesihatan mental kerana ketakutan, kebimbangan, traumatik pada COVID-19 ini, dia boleh lekat seumur hidup kita. Sebab itu pentingnya kita memelihara kesihatan mental kita pada hari ini supaya kita kekal sihat. So kalau kita lihat bagaimana perkara ini berlaku, ialah kerana proses ketakutan, iaitu kita bina ketakutan kepada COVID-19 ini. Hari-hari melihat statistik jumlah yang bertambah beratus, beribu dan beribu-ribu, dan kluster-kluster baru, dan kita takut dan bimbang dan risau. Dan kita bina ketakutan ini bukan satu hari, bukan sebulan, kita bina berhari-hari dan mungkin berbulan dan beratus-ratus hari. Akhirnya ketakutan ini menghasilkan satu lekatan dalam pemikiran dan muncullah berbagai masalah kesihatan mental seperti anxiety, traumatik, depression. Sebab itu banyak klien-klien saya yang dah sembuh daripada anxiety, ya, depression. Semasa era pandemik ini mereka kembali mendapat anxiety, ya, depression. Sebab itu semasa era pandemik ini, kaedah yang paling mudah jika kita kuat untuk menghadapi melihat statistik, okey. Tetapi jika kita rasa tak kuat, simptomnya ialah kita sering rasa berdebar-debar, takut keluar rumah keterlaluan, bimbang virus, takut kepada kematian dan sebagainya. Kaedah paling mudah ialah I learn myself. Kita kena jangan terlalu ambil tahu tentang statistik, perkembangan, kematian, keterlaluan, kerana ia menimbulkan ketakutan. Jadi istilah yang sesuai kita sebut kadang-kadang ialah sebut ramai-ramai I don't care. I don't care. Ya. Mungkin kita I don't care ni, Prof. I don't care ni maksudnya bukannya kita tak peduli tentang itu, tapi sebab kita nak memelihara diri kita supaya tidak ada simptom ketakutan yang melampau. Jadi kita ambil tahu hanya sekadarnya. Masalah kita setiap saat, setiap ketika, setiap hari nak ambil tahu, ikut perkembangan, ikut berita sampai kita ketakutan dan kita bela dan pelihara ketakutan itu. Kita hanya ambil tahu sekadarnya dan hanya follow SOP saja, iaitu pakai mask, keluar rumah,
Ya, selalu gunakan sanitizer, buat social distance dan kita akan meneruskan kehidupan kita dengan gembira dan happy hanya ikut SOP. Dan semua ketakutan-ketakutan yang melibatkan COVID-19, kita kena sebut I don't care. Yang penting kita terus hidup dan kita terus happy, kita terus gembira kerana kita tak boleh ubah banyak perkara luar, tapi kita kena ubah pemikiran, perasaan dan diri kita sendiri. Itu adalah kaedah yang paling baik untuk menangani masalah kesihatan mental kerana COVID-19, iaitu jangan ambil terlalu serius keterlaluan sehingga mencederakan pemikiran, mencederakan perasaan kita dan pemikiran kita ada lekatan mental health yang terpaksa kita tanggung bertahun-tahun. Walaupun COVID-19 telah berakhir, mungkin lekatan itu akan mengganggu kita. Sebab itu pelihara diri kita sekarang. Okay? Okay, itulah antara jawapan Prof yang diberikan, pelihara diri kita. Kita jangan takutkan asalkan kita menjaga SOP, standard operation procedure berkenaan dengan COVID ketika pandemik COVID ini. Apa yang saya menarik yang kata-kata Prof tadi adalah stigma ataupun satu lekatan dekat minda kita, memori kita ialah kita takut macam tu. Kita takut akan situasi pandemik ini kan. Mungkin insya-Allah COVID ini akan segera pergi. Kata akan ada vaksin nanti dengan secepatnya untuk kita dapat sama-sama merawat. Tapi bahayanya jika kita masih lagi ada ketakutan ataupun keresahan dalam diri kita berkenaan ketika pandemik ini, Prof kan? Ya. Kalau tu untuk itu penting kepada penonton dan juga rakan-rakan yang lain supaya menjaga kesihatan, berwaspada dan kata I don't care about COVID. Tapi kita perlu menjaga SOP dengan baiknya. Pakai hand sanitizer, pakai mask dan lakukan penjarakan sosial 1 meter. Itulah antara beberapa langkah penjagaannya. Baiklah Prof, saya ada tak beberapa lagi teknik yang lain yang mungkin kata dapat menangani isu ini? Beberapa teknik yang tu sebab saya dimaklumkan bahawa Prof adalah mahir berkenaan dengan teknik-teknik dalam bidang ini. So boleh Prof ceritakan sikit kepada penonton kita di luar sana? Okey, terima kasih. So, teknik yang pertama tadi ialah kita jangan biarkan diri kita diselubungi oleh ketakutan yang melampau, kerana nanti dia akan berlaku lekatan dalam pemikiran dan boleh menyeksa kita seumur hidup. Sebab tu teknik I don't care adalah sangat penting, tetapi kita jaga SOP. Kita just follow SOP sebab kita sayangkan diri kita. Okay, teknik yang seterusnya, jika seseorang itu masalah-masalah seperti anxiety ataupun kebimbangan yang keterlaluan ataupun yang panic attack apabila kebimbangan itu telah menyerang kepada saluran pernafasan yang tidak boleh bernafas, ataupun depression, itu keputusasaan yang melampau-lampau, kesedihan menyebabkan hilang mood dan hilang keseronokan kepada kehidupan dia. Sebab itu dalam hidup ini, antara teknik yang bagus ialah kita kena menenangkan pemikiran, perasaan dan jasad kita selalu. Maksudnya, selagi kita hidup dalam kehidupan dunia ini, selagi kita makan dan minum dan kita kena sesama, kita tetap akan mengalami kesedihan, stres, kadang-kadang tak ada duit, kadang-kadang dimarahi dan rasa tertekan. Itu adalah kehidupan manusia yang biasa. Maksudnya, stres dalam kehidupan adalah perkara yang biasa. Dan stres yang tidak dapat ditangani dengan baik, dia akan menjadi krisis dan konflik. Dan krisis dan konflik yang tak dapat ditangani dengan baik, dia akan menimbulkan satu lekatan dalam pemikiran, memori-memori negatif yang menyebabkan muncul berbagai masalah-masalah mental health seperti depression, anxiety, OCD, PTSD, borderline personality dan sebagainya. Sebab itu apabila kita berhadapan dengan perkara ini, kita kena ingat slogan yang diberikan dalam kursus ini, iaitu it's okay not to be okay. Maksudnya, kadang-kadang kita happy, maksud kita gembira, kita happy, kita menikmati, kita happy. Kadang-kadang kita stres, maka kita terima stres tu sebagai satu perkara untuk kita berfikir dengan tenang, relax dan keluar daripada stres itu untuk kembali pada happy. Maksudnya ialah dalam clinical journal mental health dan sebagainya, didapati bahawa hampir 90% masalah mental health ini berlaku apabila seseorang individu itu dia tidak boleh menerima perkara yang buruk berlaku pada dia.
dia protes ataupun dia arguing, ya. Dia menentang. Jadi kenapa perkara ini berlaku pada saya? Kenapa orang tu tak suka saya? Kenapa dia menganiaya saya? Tuhan tak adil. Kenapa saya overthinking? Siapa tak boleh melupakan dia? Jadi bila kita arguing dan kita protes kepada semua stres, tekanan dan perkara buruk yang berlaku pada kita, itu adalah punca yang pertama kepada masalah mental health yang makin serius. Sebab tu kuncinya ialah terima baik dan buruk yang berlaku itu. Pasti ada perkara baik yang tersembunyi di belakangnya. Maksudnya, kita kena menerima baik dan buruk itu seadanya dengan hati yang terbuka. Apabila kita terima dengan lafaz, contohnya kalau orang bercinta, tiba-tiba kekasih dia tinggalkan dia. Jadi dia tak boleh fikir kenapa tinggalkan saya, kenapa buat saya begini, awak malukan saya. Dia kena sebut, ya Allah, wahai Tuhan, saya terima apa yang berlaku pada saya ini dengan hati yang terbuka. Saya terima, ini ketetapannya. Kena sebut perkataan terima. Tetapi ya Allah, aku lemah, aku tak larat, aku tak mampu, maka bimbinglah aku, tenangkanlah hati aku. Itu proses yang betul. Jadi, tapi dalam isu mental health, dia tak boleh halang diri dia, kena berfikir balik, ya. Seolah-olah kalau benda tu berat tu, dia nak panggil Tuhan duduk depan dia, tanya Tuhan, kenapa berlaku begini, kenapa buat saya begini. Jadi dia terus kena lapaskan selalu. Ya Allah, aku terima apa yang berlaku begini. Walaupun mereka kata begitu, aku terima. Walaupun keadaan aku begini, aku terima. Aku terima. Aku terima semuanya sebagai ujian, sebagai kasih sayang Tuhan. Tetapi ya Allah, wahai Tuhan, aku lemah, aku letih, aku tak larat, aku mohon dibantu, aku mohon pertolongan, tenangkanlah aku. Tetapi tetap kena perkataan terima. Walaupun permulaannya, dia sebut terima ini mungkin tak ada rasa dari segi perasaan dan fisiologi, tetapi sebagaimana manusia biasa, teknik ini kita akan terus saja bercakap, terus saja mengulangi perkataan terima, perkataan reda, perkataan terima apa yang berlaku itu, kerana kita yakin dan nanti kita akan tenang. Bila tenang nanti Tuhan akan beri kita ilham-ilham yang terbaik untuk keluar daripada masalah itu. Keluarnya idea-idea yang benas, yang terbaik, tindakan yang terbaik untuk keluar daripada masalah ini. Di mana datang tindakan, ilham, idea yang terbaik untuk keluar permasalahan itu datang daripada kerana perasaan menerima perkara buruk yang berlaku pada kita. Sebab itu saya jumpa dengan banyak klien yang mental health, punca utama mereka semakin teruk dan semakin teruk ialah kerana mereka protes dan arguing apa yang berlaku pada mereka tanpa menerima perkara itu. Sebab itu kita kena belajar menerima. Hari ini saya happy, besok saya hari ini saya okey, besok saya tak okey. It's okay. Besok saya okey balik. Ya. Sebab itu baik dan buruk itu tetap ada functionnya dalam kehidupan yang perlu diterima dua-dua sekali. Prof, seperti yang dikatakan oleh Dr. Fauzia tadi, mungkinlah pelajar tu mula-mula dia stres kan, mula-mula dia alami masalah biasa mungkin, lepas tu lama-lama dia stres dan sebagainya, lepas tu end up akan mengakibatkan bunuh diri. So mungkin Prof ada cara ataupun kaedah sesuai untuk mengawal stres ataupun kerisauan apabila benda itu berlaku dalam diri kita, Prof? Okey, ada beberapa teknik yang bersesuaian untuk menangani stres. Dan termasuk juga permasalahan kesihatan mental yang serius seperti depression. Dia kalau pembunuhan diri biasanya permasalahan depression. Depression jika tidak dirawat dan tidak diubati awal, biasanya dia akan berakhir dengan kematian bunuh diri. Okey, macam saya sebut tadi, teknik yang pertama ialah teknik I don't care. So kita dah faham. Teknik yang kedua ialah teknik kita kena terima baik dan buruk itu. It's okay if I am not okay. So kita kena terima baik dan buruk itu untuk menenangkan diri kita. Dia adalah lumrah kehidupan kita. Nah, teknik yang ketiga yang kita boleh gunakan ialah jika kita stres, kita rasa overthinking dan kita rasa tak boleh kawal diri kita, kita kena menenangkan jasad kita dulu. Kerana jasad akan menenangkan kita punya perasaan dan pemikiran kita. Maka kita boleh buat teknik pernafasan relax. Pernafasan relaxnya ialah kita hanya diam, tarik nafas melalui hidung dan lepas nafas melalui hidung. Dan rasai nafas masuk lembut melalui hidung dan
keluar melalui hidung dengan rileks dan tenang. So untuk dapat keputusan yang baik, kita kena buat sekurang-kurangnya 3 kali ataupun 5 kali ataupun 7 kali. Tetapi kalau pernafasan rileks, tarik, lepas melalui hidung tidak berkesan, maka kita kena pergi kepada teknik yang agak advance, iaitu menggunakan pernafasan rileks yang mendalam. Jadi kita boleh gunakan teknik 4, 12, 8. Jadi maksudnya ialah kita tarik nafas melalui hidung. Okey, tahan nafas melalui perut dan paru-paru kita akan dibesarkan dan kita akan tahan nafas itu dengan kiraan 12 detik. Ya, ikut nadi kita 1, 2, 3, 4. Dan semasa kiraan 12 detik tu kita akan fokuskan kepada bunyi jantung. Masa ni kita akan rasa kasih sayang Tuhan, fokuskan kepada love, lapang, makin tenang, makin damai. Dan bila dah cukup 12 detik itu, kita lepaskan melalui mulut kita dengan perlahan dengan kiraan 8 detik. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ya, so kita kena buat minimum 3 kali. Minimum 3 kali. Untuk dapat kesan 5 ataupun 7 kali. Okey, cuba tunjuk lagi sekali. Tarik dengan kiraan 4, tahan dan rasai degupan jantung kita untuk rasa love tu dengan kiraan 12 dan lepas dengan kiraan 8 melalui mulut. Okey, tarik nafas, tahan dan rasai degup jantung, rasai love, kelapangan dengan kiraan 12 detik. Okey, lepas tu lepaskan melalui mulut perlahan-perlahan dan keluarkan semua emosi negatif, rasa makin tenang, makin lapang dengan kiraan 8 detik. Okey, itu adalah teknik yang biasa digunakan jika kita stres ataupun kita rasa overthinking ataupun kita rasa tak keruan untuk tenangkan diri kita. Ya. Okey. Dan andai kata deep breathing ini pun agak kurang berkesan, maka kita boleh gunakan teknik yang agak ekstrim lagi, iaitu kita boleh menambah bilangannya, iaitu daripada formula 4, 8, 12 kita boleh tukar kepada 8, 24 dan 16. Kiranya pengiraan itu lagi bertambah. Lagi bertambah sehingga kita akan rasa sel-sel oksigen itu berlaku perubahan fisiologi dalam badan kita, artinya daripada panas sejuk kepada panas, dan kita rasa degupan jantung kita dan kita rasa lebih lega. Okey. Dan kemudian teknik pernafasan satu lagi dipanggil teknik pernafasan kosong, iaitu kiraan daripada 10 sampai kosong. Teknik ini sesuai digunakan bagi orang yang suka overthinking, suka fikir negatif, cepat sentap, ingat satu perkara rasa sedih dan tak boleh kawal emosinya ataupun amarahnya. Maka kita kena relax dan kita kena relax, bayangkan emosi yang kita tak suka itu dan sebut dalam hati. Apabila aku bilang 10 sampai kosong, sampai saja kosong, emosi, perasaan negatif ini akan hilang dan aku akan tenang. Maka kita akan tarik nafas dan tahankan kat dada kita. Masa tahan itu, nafas tahan semua, kita akan kira daripada 10 sampai kosong. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai kosong saja kita hembuskan melalui mulut kita. Kosong. Okey. Lepas tu automatik semua perasaan marah, negatif, overthinking tu akan hilang. Hilang pergi mana? Dia akan hilang kembali kepada kosong. Kosong tu kan tidak ada. Dan masa itu kita kena buat sekali, 2 kali ataupun 3 kali. Ya, minimum 3 kali, 5 kali ataupun 7 kali untuk dapat kesan. So seulang sekali lagi, tertarik nafas. Okey, dan tahan, dan setahan tu kita kira 10 sampai kosong. Dan bila kosong lepas kat balik mulut, dan maka emosi negatif perasaan tu akan hilang beserta dengan kosong. Dan bila dah hilang, maka kita jangan cari. Cari kita jumpa.
sebab dia dalam pemikiran. Maka kita akan fokus buat perkara yang kita happy buat, yang kita seronok buat. Kalau kita suka baca novel, kita baca novel. Kalau kita suka masak, kita pergi masak. Kalau kita suka berbual, tengok video YouTube, kita akan buat perkara yang kita happy untuk fokuskan kepada kegembiraan dan hilangkan perkara itu. Dan niat yang tadi saya ingat perkara negatif dan kita sebut apabila sampai kosong, semua emosi, perasaan negatif ni akan hilang dan aku akan tenang. Maka tarik nafas dan tahan dan kiraan 10 sampai kosong. Sampai kosong kita hembuskan melalui mulut kita. Itu adalah teknik yang mudah dan praktikal yang boleh kita lakukan. Macam teknik ni boleh kita aplikasikan ketika di mana-mana kita lah berada kan, dalam bilik ke. Dan saya eloknya depan cermin ke Prof untuk kita melihat kata menjiwai cara teknik-teknik tersebut. Tidak semestinya kita boleh buat sambil kita duduk atas kursi. Kalau saya lebih suka prefer atas kursi, ataupun kita duduk atas lantai, ataupun waktu baring, atau waktu yang kita selesa. Yang penting masa lakukan teknik itu kita relax, kita tenang dan kita gembira. Nanti shaking di tangan, berdebar-debar, overthinking tu akan hilang. Dan teknik yang seterusnya, lepas kita dah stopkan marah, sedih, overthinking tu, kita mesti lakukan perkara yang kita gembira. Sebab itu kita mesti dapat senaraikan, kalau saya tanya pada semua audiens, apakah 3 perkara yang bila awak buat awak gembira? Kita mesti boleh jawab on the spot. Jika kita tak boleh jawab on the spot, kita masih tercari, maksudnya selama ini kita tidak menghargai diri kita, tidak fokus kepada perkara yang kita menggembirakan, dan kita lupa untuk memberi reward kepada diri kita agar diri kita gembira. Contohnya saya gembira apabila saya baca novel, itu memang gembira. Ataupun kita gembira pergi swimming, ataupun kita gembira pergi trekking, ataupun kita gembira untuk pergi shopping, ataupun kita gembira untuk menonton YouTube yang kita suka. Maka kita akan tahu apa perkara yang menyebabkan kita gembira, yang bila kita buat kita akan fokus, kita akan enjoy dan kita akan lupakan benda-benda yang negatif. Maka kita kena buat banyak perkara yang kita gembira. Maksudnya, kalau kita suka masak, kita masak. Kalau kita suka buat gardening, kita buat gardening. Jika kita suka hiking, bila last kita melakukan perkara yang kita gembira? Sebab tu kita kena lakukan perkara yang kita gembira lebih kerap, lebih selalu sebagai reward pada diri kita. Saya ada satu klien yang ada masalah depression yang agak lama dan dia suka makan coklat yang harga RM10 tu. Maka sekali-sekala dia akan pergi beli coklat, dia akan duduk seorang diri, maka dia akan gigit coklat tu, dia akan kunyah, dia akan rasai setiap gigitan, setiap rasa manis, setiap rasa pahitnya dengan penuh kenikmatan dan kesyukuran sebagai reward pada diri dia sendiri sebab dia sayang diri dia. Maka kita kena buat perkara yang kita gembira. Okey, teknik yang seterusnya, dalam keadaan pandemik, dalam keadaan semua orang serius, stres sebagainya, kita kena mencari keadaan-keadaan yang funny, yang gembira, yang boleh bagi happy pada kita. Jadi, kalau saya tanya pada semua, siapakah 3 rakan anda yang bila anda jumpa dengan dia, anda mesti gelak, anda mesti ketawa dan mesti wujud perkataan lawak? Maksudnya, kita kena cari kawan-kawan yang kita boleh duduk, kita boleh bersembang dan kita boleh gelak sekuat-kuatnya, ketawa sebebas-bebasnya, mungkin sampai menggelayarkan air mata, yang maksudnya seronok untuk bebas tanpa kontrol. So kita kena ada kawan-kawan begini. Itu adalah teknik bagaimana kita untuk menghiburkan diri kita, untuk balance antara kehidupan yang sangat serius. Sebab kalau kita ingat orang yang depression, orang yang anxiety, yang traumatik ini, kehidupan mereka penuh dengan ciri-ciri serius. Terlalu tegang sampai mereka tak boleh senyum, penuh ketakutan, berdebar-debar dan urat saraf penuh dengan tegang dan sebagainya. So dia kena relax, buat benda yang happy dan cari kawan-kawan yang boleh buat funny dan buat ketawa dan dia gelak untuk menjadi dirinya sendiri tanpa perlu dikontrol. Kerana mengawal serius sebagainya menyebabkan kita stres. Dan jika terlalu banyak, dia tak bagus, maka kita kena cari kawan-kawan yang funny, situasi yang gelak ketawa, yang boleh bersama-sama kita untuk kita balance dalam kehidupan kita.
Baiklah, Okey? terima kasih Prof atas penjelasan yang diberikan tadi. Bak kata Prof lah secara rumusannya, penting untuk kita reward diri setelah kita hadapi masalah untuk kita rasa lega balik. Macam tu. Kalau tak, kita cari kawan yang boleh kita sembang, yang boleh kita menceritakan apa masalah yang berlaku.